Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri penjelasan saya tentang sifat kalam Allah berdasarkan akidah salafus soleh. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang baru menyertai siri ini atau baru menonton video ini, sila tonton daripada siri pertama bagi mendapatkan kefahaman yang sebaiknya. Video-video saya dalam siri ini telah saya susun ikut tertibnya dan beri kod KA hashtag 01, 02 dan seterusnya bagi memudahkan tontonan secara bersiri. KA bermaksud kalam Allah. Selain itu, saya juga menyusun siri video ini dalam playlist Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sifat Allah. Maka boleh juga rujuk ke playlist tersebut, baik untuk menonton video tentang kalam Allah ataupun mana-mana video lain di mana saya membicarakan sifat-sifat Allah berdasarkan akidah salafus soleh. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan bahawa kalam Allah adalah kalam yang sempurna di mana Allah benar-benar berbicara dengan huruf, lafaz, suara dan bahasa kepada mana-mana makhluk yang dikehendakinya seperti malaikat, jin dan manusia pada bila-bila masa yang dikehendakinya dan dalam apa-apa bahasa yang dikehendakinya. Oleh itu, boleh-boleh saja Allah SWT berbicara dengan Nabi Musa AS dalam bahasa Hebrew dan berbicara dengan Nabi Isa AS dalam bahasa Aramaik, kemudian mengemukakan semula perbicaraan itu di dalam Al-Quran dalam bahasa Arab. Tidaklah dapat dikatakan sifat kalam itu adalah sempurna jika kalam itu hanya dalam diri Allah, sehingga apabila ingin berbicara dengan mana-mana makhluknya, Allah perlu mencipta satu makhluk baharu yang berbicara bagi pihaknya. Atau dalam susun kata lain, Allah tidak dapat berbicara dengan mana-mana makhluknya, melainkan Allah perlu mencipta encik kalam lafzi untuk berbicara bagi pihaknya. Baik, dari mana pula datang istilah kalam sempurna atau kalam Allah yang sempurna ni? Ia merujuk kepada dua ruqyah atau jampi yang dibaca dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ada beberapa lagi ruqyah yang seumpama, namun untuk kesempatan ini cukup saya kongsikan dua daripadanya. Ruqyah pertama ialah apa yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 3120, atau penomboran Fathul Bari, hadis nombor 3371 ya. Ia daripada, saya bacakan, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'awizul hasanah wal husaini. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah baginda membaca ruqyah perlindungan kepada Hasan dan Husain. Hasan dan Husain ialah dua cucu baginda radhiyallahu anhuma. Wa yaqulu, dan baginda bersabda, inna abakuma kana yu'awizu biha Ismailah wa Ishaq. Dan baginda bersabda, sesungguhnya ayah kalian, yang ini Nabi Ibrahim alaihissalam, lazimnya membaca ruqyah perlindungan ini untuk Ismail dan juga Ishaq. Apakah ruqyah tersebut? A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Bermaksud, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada setiap syaitan, binatang berbisa, dan daripada setiap pandangan mata yang jahat. Sedikit penjelasan sampingan, bagi ibu dan bapa sangat ditekankan, bukan sekadar dianjurkan, sangat ditekankan membaca ruqyah ini untuk anak-anak kalian, di samping membaca surah-surah Al-Mu'awwizat seperti surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Malah jika dalam suasana kesempitan masa untuk membaca surah-surah Al-Mu'awwizat, maka bacalah ruqyah ini. Boleh dibaca begitu sahaja apabila bersama anak-anak, atau baca dan kemudian tiup kepada anak-anak. Ruqyah kedua
ialah apa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis nombor 4881. Suara hilang dah. Atau penomboran syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi, hadis nombor 2708, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazala manzilatan summa qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa lam yadurrahu syai'un hatta yartahila min manzilihi zalika." Bermaksud, sesiapa yang singgah di satu tempat kemudian membaca ruqyah tadi yang bermaksud aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada keburukan apa yang diciptanya, nescaya tidak ada apa-apa yang akan memudaratkannya atau membahayakannya sehinggalah dia berangkat dari tempat persinggahan itu, sehinggalah dia bertolak berangkat dari tempat persinggahan itu. Sekali lagi, sangat ditekankan membaca ruqyah ini apabila singgah di hotel, homestay atau berkemah di mana-mana, di mana samping membaca surah-surah Al-Mu'awwizat, yakni surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, kita juga membaca ruqyah ini. Malah jika dalam suasana kesempitan masa membaca surah-surah Al-Mu'awwizat, maka bacalah ruqyah ini. Sebagai contoh, saya sendiri apabila sampai ke destinasi penerbangan, apabila masuk ke bilik hotel, memang keletihan untuk membaca surah-surah Al-Mu'awwizat. Dalam fikiran hanya hendak unpack, mandi dan tidur. Maka saya membaca ruqyah ini sahaja. Ruqyah dibaca begitu saja tanpa perlu pergi ke 4 penjuru bilik hotel atau 6 penjuru kawasan perkemahan dan meniup di setiap penjuru. Tak payah semua-semua tu ya. Baik, demikian 2 ruqyah Rasulullah SAW daripada hadis yang sahih serta penjelasan ringkas tentang cara mengamalkannya. Kembali kepada topik kita, perhatikan bahawa kita meminta perlindungan daripada kalimat-kalimat Allah. Bererti kalimat atau kalam itu adalah sifat Allah yang qadim, sehingga kita dibolehkan meminta perlindungan daripadanya. Maksud qadim di sini ialah ia merupakan sifat Allah sejak awal tanpa permulaannya, sifat yang terus-menerus dan sifat yang tidak ada akhirnya. Seandainya kalam itu adalah makhluk, nescaya kita tidak boleh meminta perlindungan daripadanya. Kemudian dalam ruqyah tersebut, ia bukan sekadar kalimat-kalimat Allah, tetapi kalimat-kalimat Allah yang sempurna, atau dalam erti kata lain, kalam Allah yang sempurna. Ini sudah tentu, kerana apabila dikatakan bahawa kalam adalah sifat Allah, nescaya ia adalah sifat yang sempurna. Nah, apabila dikatakan kalam Allah yang sempurna, tentu ia adalah sempurna sebagai kalam. Kalam bermaksud berbicara, maka ia bermaksud sifat Allah untuk berbicara secara sempurna. Maka berdasarkan kalimatillahi tammati inilah ia menjadi salah satu dalil di sisi generasi salafus saleh bagi menetapkan akidah bahawa Allah memiliki sifat kalam hakiki, di mana kalam Allah berbicara dengan huruf, lafaz dan suara kepada mana-mana makhluk pilihannya apabila saja dia ingin berbicara, dan dalam apa jua bahasa yang dapat difahami secara terus oleh makhluk yang sedang ditujukan perbicaraan. Inilah ciri-ciri kalam yang sempurna. Maknanya bila Allah berbicara dengan mana-mana makhluknya, ia dapat difahami secara terus, secara langsung, secara direct, tanpa perlu adanya makhluk di tengah, tanpa perlu adanya converter ataupun untuk mengubah dan sebagainya ya. Tidaklah dapat dikatakan Allah memiliki sifat kalam yang sempurna jika diyakini Allah hanya berbicara dalam dirinya
tanpa huruf, lafaz, suara dan bahasa. Dan tidaklah dapat dikatakan Allah memiliki sifat kalam yang sempurna jika diyakini apabila Allah hendak berbicara dengan mana-mana makhluknya, Allah mencipta encik kalam lafzi untuk berbicara bagi pihaknya. Selain itu, jika diyakini bahawa sifat kalam Allah itu terbahagi kepada kalam nafsi yang qadim dan kalam lafzi yang makhluk, maka apabila ingin dibaca ruqyah yang diamalkan dan diajarkan oleh Rasulullah itu, seseorang itu perlulah memperincikan bahawa dia meminta perlindungan daripada kalam nafsi Allah yang qadim dan bukannya kalam lafzi yang makhluk. Ini kerana kita tidak boleh meminta perlindungan daripada makhluk kerana perlindungan itu hanyalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru sebagai kesimpulan, dua bacaan ruqyah ini, ada beberapa lagi tapi kesempatan ini cukup saya kongsikan dua bacaan ruqyah yang diamalkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW ini menunjukkan kepada dua perkara. Pertama, kalam Allah adalah kalam hakiki kerana yang sedemikian itulah merupakan kalam yang sempurna. Kedua, kalam Allah tidak terbahagi kepada nafsi dan lafzi kerana pembahagian ini menunjukkan ke arah sesuatu yang tidak sempurna. Jika diyakini bahawa kalam yang sempurna itu ialah kalam nafsi, maka hendaklah diperincikan dalam bacaan ruqyah tersebut bahawa seseorang itu berlindung dengan kalam Allah yang nafsi. Baik, sehingga sini sahaja penjelasan saya berdasarkan dua ruqyah. Dua bacaan ruqyah ini mungkin di kalangan tuan-tuan dan puan-puan biasa membacanya, tapi mungkin kita tak trigger bahawa apabila kita sebut a'udzu bi kalimatillah hitamati, kalimatillah hitamati itu sebenarnya menunjukkan kepada kalam Allah yang sempurna. Okey, bukan kalam yang nafsi dan juga lafzi. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.